Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih channel ini. Sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like, komen dan share. Serta aktifkan lonceng notifikasi anda agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Yang menjadi formula kemenangan kepada pengundi di ataupun apa orang kata Parlimen Pulai dan juga di Dun Simpang Jeram. Formula yang paling utama kepada perkara ini adalah keluar mengundi ahli apa orang kata pengundi-pengundi. Itu formula yang paling besar. So disebabkan mereka mengetahui bahawa perlunya keluar mengundi, maka mereka Perikatan Nasional sekarang ini berkempen supaya pengundi UMNO jangan keluar mengundi. Okey? Ini antara kempen yang dimainkan sekarang ini. Di samping kalau keluar pun undi PN, tapi kalau boleh jangan keluar mengundi. Sebab dia orang tahu, okey, pengundi UMNO di Johor ni tak sama dengan pengundi UMNO di Kelantan ataupun di Terengganu ataupun di Kedah, tuan-tuan. Pengundi UMNO di Johor ni dia lain. Kita tengok macam mana Perikatan Nasional kalah teruk di Johor, Perikatan Nasional kalah teruk di Melaka melawan dengan UMNO. PAS dan juga Bersatu tak mampu nak kalahkan UMNO di Johor dan juga di Melaka. Malah dalam PRU sekalipun, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor mereka tak berjaya kuasai dalam PRU. Dalam PRN pun sama. Jadi daripada situasi ini kita dapat nampak bahawa the only taktik yang mereka boleh main adalah supaya orang tak keluar mengundi lah. So Zahid mengatakan pengundi UMNO jangan terpengaruh kempen tak keluar mengundi. Zahid, pengundi UMNO pada hari pilihan raya kecil, Parlimen Pulai dan juga Simpang Jeram diharap tidak terjebak dengan kempen oleh pihak tidak bertanggungjawab supaya tidak mengeluar mengundi pada 9 September ini, kata Ahmad Zahid. Beliau juga Timbalan Perdana Menteri berkata ahli UMNO dikenali sebagai pengundi putih perlu mengetepikan perbezaan parti yang terdapat dalam kerajaan perpaduan dan memberikan sokongan padu kepada calon kerajaan. Kita hendaklah mendukung mereka kerana kita harap mereka juga akan sokong kita di PRK Pelangai nanti, dan ini adalah langkah pertama kerjasama yang dilihat sebagai pelbagai parti untuk mendukung calon kita. Kita tentunya mendambakan kemenangan untuk terus kestabilan negeri Johor dan juga Putrajaya. Menarik juga, tuan-tuan, ada satu kenyataan Mat Sabu, jangan bagi pelampau kuasai negara. Mat Sabu cerita ni, tuan-tuan. Perpaduan yang dibidik di negeri ini perlu terus kukuh agar sebarang bentuk ekstremisme yang boleh menjejaskan keharmonian antara kaum dan agama dapat dielakkan. Justru Presiden Muhammad Sabu berkata kemenangan wakil calon kerajaan perpaduan dalam 2 pilihan raya pada September ini disifatkan sebagai penting. Tegas Muhammad yang juga Perdana Menteri Pertanian, ia juga bagi menyekat kemarahan puak pelampau agama dan kaum. Kemenangan calon wakil kerajaan ini penting kerana kita tidak mahu golongan pelampau kaum atau pelampau agama menguasai pentadbiran dan juga kerajaan negeri. Tuan-tuan, calon-calon yang bertanding tak boleh sebut, tapi saya sebutlah. Simple je lah. Tuan-tuan nak daerah tuan-tuan jadi pembangkang ke? Ini untuk siapa yang bertanding Simpang Jeram dengan Pulai lah. Saya yakin Pulai insya-Allah boleh menang. Sekarang persoalan ni Simpang Jeram ni. Yang ni kawan saya dekat Simpang Jeram sendiri kata, kat sini walaupun kita cerita Terengganu yang sembahyang 2 imam, sembelihan tak halal, kat Simpang Pulai pun rupanya ada perangai macam ni. Bukan sekarang lah, mungkin sebelum ini. Sanggup ke? Masih sanggup ke nak jadikan negeri ataupun Dun tu Dun pembangkang? Oh, tak ada masalah Itu isu lah baru-baru ni kan. Dah jadi pembangkang, tiba-tiba dia minta derma dengan orang. Lepas tu mengharapkan bantuan. Oh, tolonglah kami. Rakyat pun yang bestnya, Dun tu dah kalah, tapi masih cari adun yang kalah. Lepas tu salahkan adun yang kalah tu tak boleh buat kerja. Kita macam jam, tuan-tuan. Jam. Apa hal? Apa hal tiba-tiba jadi macam tu? Pelik kita. Itu yang kita jadi satu kepelikan. Okey. Alright, satu kepelikan bagi kita. Dan bagi saya itu adalah pelampau. Nah, bila kita sebut pelampau agama ni, ada yang tanya pada saya, pelampau agama ni, maksudnya pelampau agama, orang yang menggunakan agama secara melampau ni, boleh ke dia ambil tindakan? Boleh ke parti dia diharamkan? Okey, sebelum kita cerita parti diharamkan, ya okey, kita ceritalah. Sebenarnya jawapan dia boleh. Menurut undang-undang Akta Perlembagaan Seksyen 5, sebenarnya menteri mempunyai kuasa untuk mengharamkan satu-satu parti yang dianggap melampau. Seksyen 5, tuan-tuan, saya baca. Seksyen 5 Akta Pertubuhan. Kuasa menteri mengisytiharkan pertubuhan sebagai menyalahi undang-undang. Maka adalah sah di sisi undang-undang bagi menteri menurut budi bicara yang mutlak. Perkataan di sini mutlak, dengan jalan perintah mengisytiharkan sebagai menyalahi undang-undang mana-mana pertubuhan, cawangan atau peringkat atau jenis pertubuhan yang pada pendapatnya atau sedang digunakan bagi maksud yang memudaratkan atau yang bertentangan dengan kepentingan keselamatan persekutuan. Perkataan dia bertentangan dengan keselamatan atau mana-mana tempat di dalamnya, ketenteraman awam atau akhlak. Ini perkataan yang digunakan atau akhlak. Okey. So saya kata dekat sini, menteri iaitu Menteri KDN Saifuddin Nasution mempunyai hak yang mutlak. Dia ada ultimate power untuk nak mengisytiharkan satu-satu parti yang di dalamnya ada ketenteraman awam atau akhlak dan menjadi ancaman kepada keselamatan persekutuan sebagai menyalahi undang-undang.
Nah, persoalan dia, adakah parti ini atau parti PAS ini boleh dianggap sebagai menyalahi undang-undang? Adakah parti PAS ini dianggap sebagai menyalahi undang-undang? Kita tengok secara logiknya lah tuan-tuan. Now, dia sebut tadi 3 perkara, bertentangan dengan kepentingan keselamatan persekutuan, ketenteraman awam atau akhlak. So, 3 benda ni. Bertentangan dengan kepentingan keselamatan persekutuan atau ketenteraman awam atau akhlak. Nah, kalau kita tengok ketiga-tiga perkara ini, kita tengok akhlak dululah. Adakah parti PAS ni boleh dikirakan sebagai antara parti yang berkemungkinan, saya tak kata ya, berkemungkinan boleh menyalahi akhlak? Jawapan mudahnya ya. Parti mana yang paling banyak kalah saman, tuan-tuan? Itu baru cerita akhlak. Parti mana yang paling kuat menabur fitnah, tuan-tuan? Parti mana yang paling kuat menabur fitnah? Parti mana yang paling kuat, orang kata apa, berbohong dengan pengundi dia? Sanggup dia bohong dengan pengundi dia demi kerana nak dapat undi. Sanggup. Akhlak itu yang pertama. Mengancam keselamatan awam. Baik.